Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi walidina wa muallimina wa likulli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sya'urillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Yang bermaksud, orang-orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat. Dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat. Sama ada sedikit atau banyak dari harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan, yakni yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nisa ayat yang ke-7. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah, ta'allamul fara'idha wa 'allimuha fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada orang lain. Sesungguhnya ia adalah setengah daripada ilmu dan ia adalah ilmu yang akan dilupakan. Dan ia merupakan suatu ilmu yang mula-mula akan dicabut daripada umatku. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa Masjid Jami'ul Muhsinin, Kampung Kundang. Dan dihormati dan dimuliakan juga para alim ulama di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik. Pertama dan selamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu, berkumpul pada malam ini. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi perkongsian pengajian kitab faraid kita dalam bab yang ke-6. Yang lepas, bab kelima, kita dah masuk dalam definisi waris. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan masuk dalam bab waris yang mempusakai harta pusaka, iaitu di kalangan ashabul furud. Siapa dia yang layak atau berhak mewarisi harta pusaka apabila berlakunya kematian. Jadi sebelum kita masuk dalam bab itu,
suka untuk saya kongsikan di setiap pengajian faraid, yang mana telah difatwakan daripada Asy-Syabaqah Al-Islamiyah tentang hukum membahagikan harta pusaka mengikut kaedah suka sama suka ataupun sama rata. Kita semua sudah maklum bahawasanya hukum membahagikan harta pusaka menggunakan kaedah faraid adalah wajib. Bila kata wajib, maka kafir bagi orang yang menolak kewajipan membagikan harta pusaka menggunakan kaedah faraid. Seperti mana dia menafikan kewajipan solat 5 waktu sehari semalam, dia menafikan kewajipan zakat, dia menafikan kewajipan puasa. Akan tetapi dalam urusan faraid ada satu kaedah yang dikatakan takharruj. Makna takharruj ni adalah keluar daripada apa? Seperti contoh, saya katakan saya keluar dari masjid, bermakna sebelum itu saya dah masuk masjid. Dia tak akan berlaku kita tak masuk masjid, tiba-tiba kita kata kita keluar dari masjid. Begitu juga dalam urusan faraid. Jadi dalam fatwa ini, ulama telah menggariskan, menentukan, memfatwakan bahawasanya boleh, iaitu takharruj daripada kaedah faraid ini, sama ada nak dibahagikan dengan sama rata ataupun suka sama suka. Akan tetapi kena melepasi 3 syarat. Syarat yang pertama, hendaklah di kalangan ahli waris orang yang berakal dan juga baligh. Tidak boleh kanak-kanak yang belum baligh. Tidak boleh juga ahli waris yang gila. Syarat yang kedua, hendaklah setiap ahli waris tahu terlebih dahulu bahagian faraid dia. Sebelum nak takharruj, pilih sama ada nak suka sama suka atau sama rata, kena tahu dahulu setiap ahli waris di kalangan yang tinggal, di kalangan yang berhak. Jadi kita akan masuk dalam ashabul furud. Waris-waris ada 15 di kalangan lelaki dan 10 di kalangan perempuan. Semuanya itu tersenarai, tetapi ada yang lebih layak daripada senarai nama tersebut. Dan syarat yang ketiga tadi, hendaklah secara ikhlas, rela hati, tidak mengungkit, bukan kerana paksaan dan sebagainya. Kena tahu dahulu berapa bahagian masing-masing. Bahagian lelaki, anak lelaki, bahagian contoh dapat 3 juta. Bahagian perempuan dapat 1.5 juta. Ataupun tak sentuh pun bab nilai harta, tetapi pecahan. Bahagian lelaki 1/2 per berapa kita nak bahagikan? Kalau dapat 1 dengan nisbah 2 perempuan, 1/2/6. Manakala bahagian perempuan 1/6. Ataupun bahagian lelaki, seorang perempuan, seorang lelaki dapat 2/3 dan seorang perempuan lagi dapat 1/3 dengan nisbah 2 bahagian lelaki dan 1 bahagian perempuan. Mithlu hazil unsayain, dengan mana nisbah lelaki 2 bahagian daripada perempuan. Kena tahu dulu bahagian masing-masing, barulah yang dikatakan takharruj, keluar daripada kaedah faraid. Maksudnya kena masuk dahulu, kena tahu dulu jatah atau bahagian masing-masing di kalangan ahli waris, barulah boleh untuk dia takharruj, keluar daripada ketentuan faraid tadi. Itu juga dengan syarat bersetuju, rela hati, ikhlas. Bagi yang tidak bersetuju, dia boleh ambil bahagian dia dan dia boleh pergi. Bagi yang hendak takharruj, hendak memberikan bahagian dia yang lebih kepada saudara dia yang kurang, kepada kakak dia atau adik perempuan dia yang dia tahu lebih sedikit berbanding dia sebab dia lelaki, boleh takharruj dengan cara memberikan bahagian dia sedikit
menampung di bahagian saudara perempuan dia supaya sama rata ataupun suka sama suka. Walau bagaimanapun, ianya tidak menafikan bahawa kewajipan menentukan membahagikan harta pusaka menggunakan kaedah faraid ini adalah wajib. Bukan pilihan kedua, bukan pilihan ketiga, akan tetapi adalah pilihan yang pertama. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah malam ini kita akan masuk dalam bab yang ke-6, yang mana dalam kitab ini mengandungi kesemua 24 bab. Malam ini kita akan masuk dalam bab yang ke-6, iaitu dalam bab mereka yang mempusakai harta. Siapa dia di kalangan waris-waris si mati? Mereka yang ditetapkan oleh syarak berhak mewarisi pusaka adalah terdiri daripada dua kumpulan. Satu kumpulan ialah waris daripada pihak lelaki dan satu lagi daripada pihak perempuan. Manakala khunsa, iaitu seorang yang mempunyai dua alat kelamin. Khunsa ni dalam kitab fiqh dia memang ada. Satu orang manusia yang mempunyai dua kelamin. Bukan yang buat-buat. Bukan yang lelaki menyerupai perempuan. Bukan yang perempuan menyerupai lelaki. Tetapi memang Allah takdirkan dia yang dikatakan khunsa itu memiliki dua kemaluan. Sama ada dua-dua sekaligus ataupun satu tempoh keluar yang lelaki, lepas sebulan keluar yang perempuan. Ada juga berlaku, dan semua itu dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Manakala bagi khunsa pula, iaitu seorang yang mempunyai dua alat kelamin, perkara ini akan diceritakan dalam bab yang akan datang nanti. Kita akan masuk dalam bab khunsa, bab yang ke-15. Baiklah, daripada waris lelaki ini, mereka yang berhak mewarisi pusaka daripada kalangan lelaki ialah yang pertama, ibnu, ataupun dalam bahasa Melayunya anak lelaki. Anak lelaki ini mestilah anak yang sah, anak kandung, bukan anak tidak sah taraf, bukan anak angkat, bukan anak menantu, tetapi anak kandung, ibnu. Yang kedua, ibnul ibn, atau dalam bahasa Melayunya adalah cucu lelaki daripada anak lelaki si mati. Kalau kita dalam bahasa Melayu, kita kata cucu lelaki. Tapi dalam kaedah Arab, perkataan bahasa Arab, ibnu bint juga cucu lelaki, tetapi dari anak perempuan. Akan tetapi yang ini adalah ibnul ibn, anak lelaki dari anak lelaki. Bermakna cucu lelaki kita daripada anak lelaki. Habis urusan anak lelaki daripada anak perempuan, termasuk ke tidak? Tidak. Itu tergolong dalam zawil arham yang kita dah bincangkan sebelum ini. Dia bukan ashabul furud, tetapi dia adalah di kalangan zawil arham. Yang ketiga, abun. Dalam bahasa Melayunya adalah ayah, bapa, daddy, dan macam-macam lagi lah panggilan. Yang penting ayah. Ayah yang mana? Ayah yang betul, bukan ayah angkat, bukan ayah mertua. Dan juga ayah itu memang ayah kita yang sah taraf. Maknanya kita ini adalah anak yang sah taraf. Dan kalau kita lihat antara syarat untuk menerima harta pusaka, salah satunya dengan sebab perkahwinan. Dan antara benda yang menghalang daripada seseorang itu mewarisi harta adalah dengan berbeza agama. Walaupun anak betul, anak kandung, jika berbeza agama, maka terhalang. Tapi dalam konteks ini kita nak tahu siapa dia yang layak. Selepas syarat-syarat yang kita dah bincangkan sebelum ini lepas ataupun lulus dengan syarat-syarat yang kita dah bincangkan sebelum ini. Bukan dengan sebab membunuh, bukan dengan sebab murtad dan sebagainya. Yang keempat, abul abu aujad, bapa kepada bapa atau datuk. Digunakan istilah abul ab, maknanya bapa kepada bapa. Kalau kita Melayu, bapa kepada ibu
juga kita panggil datuk. Tapi dalam senarai ini yang dikatakan bapa kepada bapa, iaitu jad, ayah kepada ayah kita, bukan ayah kepada ibu kita. Yang keempat, atuk tadi, bapa kepada bapa. Yang kelima, akhun syakik, iaitu saudara lelaki seibu sebapa. Adik-beradik kita, sama ada abang ataupun adik, yang sama bapa dan sama ibu. Saudara ni ada 3. Kalau menurut bertalian nasab, saudara seibu sebapa, saudara sebapa lain mak, saudara seibu lain bapa. Yang keenam, al-akhu lil ab, iaitu saudara lelaki sebapa. Benda ni kena ikut turutan. Daripada anak, cucu, bapa, datuk, saudara seibu sebapa, saudara sebapa, kena ikut turutan. Yang ketujuh, al-akhun lil saudara seibu. Saudara lelaki yang seibu, sama mak tetapi lain bapa. Yang ke-8, al-akhu syaqiq ibnu akhun syaqiq, iaitu anak saudara lelaki kepada saudara lelaki seibu sebapa. Mula dah berkerut dahi. Apa maknanya anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa? Kita ada abang seibu sebapa, atau kita ada adik lelaki seibu sebapa. Anak lelaki dia, anak saudara lelaki daripada saudara lelaki kita seibu sebapa. Jenuh nak menafsirkan perkataan kalimah Arab tu, tapi itulah dia, anak kepada abang kita yang seibu sebapa kita. Yang ke-9, ibnu akhun li'ab wa insafal, iaitu anak saudara lelaki kepada saudara lelaki sebapa. Yang tadi anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa. Yang ini sama juga, tapi saudara kita tu saudara sebapa. Habis tu Ustaz, kalau anak lelaki daripada saudara perempuan kita, anak kakak kita, atau ada adik perempuan kita, termasuk ke tidak? Tidak termasuk. Itu termasuk dalam golongan zawil arham. Yang ke-10, al-ammu asyaqiq, iaitu bapa saudara daripada sebelah saudara lelaki seibu sebapa. Berkerut lagi dahi. Maknanya apa? Adik-beradik lelaki daripada ayah kita, pakcik kita, sebelah bapa kita, bukan sebelah ibu kita. Sama ada kalau orang Jawa panggil apa, wak ataupun acik, paman, tapi sebelah jalur ayah kita, bukan jalur ibu kita. Yang ke-11, al-amu li'ab, bapa saudara daripada sebelah saudara lelaki sebapa. Adik-beradik lelaki, adik-beradik ayah kita yang lelaki, tetapi adik-beradik sebapa. Yang tadi adik-beradik seibu sebapa, yang ini sebapa. Boleh teruskan ni? Tapi jangan risau. Jangan risau, sebab apa? Yang lepas, yang hujung-hujung ni biasanya tak dapat. Sebab apa? Sebab nanti dia akan jadi mahjub. Kita akan masuk nanti dalam satu bab yang dikatakan al-hijbu, untuk menentukan, yang kata ulama, bab al-hijbu itu merupakan bab paling penting dalam ilmu faraid. Bab yang paling banyak faedah dalam ilmu faraid. Bahkan ada ulama mengatakan haram bagi seseorang untuk menentukan faraid bagi waris sekiranya tidak menguasai bab al-hijbu tadi. Bab yang menentukan siapa lebih utama, anak dengan cucu, mana lebih utama? Anak. Siapa lebih utama, adik-beradik lelaki seibu sebapa ataupun adik-beradik lelaki sebapa? Adik-beradik seibu sebapa. Dalam bab hijab nanti kita akan masuk dalam bab yang keberapa nanti? Bab yang ke-9, bab al-hijbu, iaitu terhalang ataupun tertegah
Ada hajib, ada mahjub. Siapa yang hajib, siapa yang menghalang, dan ada yang mahjub, siapa yang kena halang. Yang ke-12, ibnu ammu syaqiq, iaitu yang ke-12 maaf, ibnu ammu syaqiq, iaitu sepupu daripada saudara lelaki seibu sebapa. Anak lelaki daripada ammu, pakcik kita, adik-beradik ayah kita. Sepupu lah. Bahasa kita sepupu. Cuma dekat sini ditekankan anak lelaki daripada ammu, ayah kita. Sepupu sebelah ayah kita. Yang mana ayah kita ada adik lelaki ataupun abang dia, anak lelaki dia. Itu yang dikatakan sepupu. Tapi kalau bagi perempuan pun, anak makcik kita, kita panggil sepupu juga. Cuma itu tak termasuk dalam ashabul furud. Yang ke-13, ibnu al-ammu li'ab, iaitu sepupu daripada saudara lelaki sebapa dan seterusnya ke bawah. Wa insafan. Yang ke-14, al-zawju, iaitu suami. Dan yang ke-15, al-mu'tiqun, mu'tiq, iaitu lelaki bekas tuan kepada seorang hamba yang telah dibebaskan. Yang lepas kita dah masuk sebab-sebab seseorang itu boleh mewarisi harta, antaranya dengan sebab wilayah, iaitu seorang tuan yang telah memerdekakan hamba dia, kemudian hamba dia ni ada harta, tapi hamba dia ni tak ada waris, belum sempat berkahwin, tak ada saudara mara, seorang diri. Bila dia meninggal dunia, maka hartanya tadi pergi kepada tuan yang memerdekakan dia sebelum tu. Itu yang dikatakan al-mu'tiq, lelaki bekas tuan kepada seorang hamba yang telah dibebaskan. Ada 15 waris di kalangan lelaki. Setakat ni boleh lagi? Senyap je. Kita masuk dalam waris perempuan. Ada 10 di kalangan waris perempuan yang dikatakan berhak. Dia berhak dapat, tapi belum tentu layak. Yang nak tentukan layak nanti dengan sebab adanya hajib, dan juga dia termasuk dalam mahjub yang kena halang. Di kalangan 15 lelaki, di kalangan 10 wanita ini, dia tersenarai, tetapi belum tentu dapat. Sebab apa? Sebab mungkin ada waris lain yang lebih berhak dapat, yang menghalangi dia untuk dapat. Yang pertama, waris perempuan. Mereka yang berhak mewarisi pusaka daripada kalangan perempuan ialah yang pertama, bintun, iaitu anak perempuan. Yang kedua, bintul ibn, anak perempuan daripada anak lelaki kita, cucu kita, tetapi daripada jalur anak lelaki kita. Kalau anak lelaki, anak perempuan daripada anak perempuan kita, cucu juga kita panggil, tapi itu tak termasuk. Itu termasuk dalam zawil arham. Yang kedua tadi, anak perempuan daripada anak lelaki kita, cucu kita. Yang ketiga, al-um, iaitu ibu. Yang keempat, jaddatu li'um, nenek daripada sebelah ibu. Ibu kepada ibu kita. Setakat ni boleh lagi? Berkerut dah dahi masing-masing. Okay. Jaddu li'um, nenek sebelah ibu kita, maknanya ibu kepada ibu kita. Yang kelima, jaddatu li'ab, nenek daripada sebelah bapa. Yang keenam, ukhtun syaqiqah, iaitu saudara perempuan seibu sebapa. Yang ketujuh, ukhtu li'ab, saudara perempuan sebapa, adik-beradik tapi lain mak, sama bapa. Yang ke-8, ukhtu li'um, saudara perempuan sama ibu, lain bapa. Yang ke-9, zaujatun, iaitu isteri-isteri. Kalau satu-satulah, kalau dua-dua lah, sampai 4. Kalau ditakdirkan dapat bahagian dia 1/4 dengan sebab si mati tak ada anak, maka kongsilah berempat tu. Kalau seorang, dapatlah seorang 1/4. Tapi kalau ada anak, 1/8.
Tapi kalau ada berempat, 1/8 tu kongsilah 4 orang isteri si mati. Yang ke-10, al-mu'tiqah. Sama juga tadi, bekas tuan perempuan kepada hamba yang telah dibebaskan. Tak kiralah hamba tu lelaki atau perempuan, tapi tuan dia perempuan. Maka termasuk dalam senarai wanita ataupun perempuan yang berhak menerima pusaka. Jika berkumpul seluruh waris perempuan, maka yang mewarisi daripada mereka hanyalah yang pertama bintun, anak perempuan seorang. Yang kedua bintu ibn, anak perempuan daripada anak lelaki. Dia ada anak 2 orang, seorang lelaki, seorang perempuan. Yang perempuan belum kahwin, yang lelaki dah berkahwin. Ada anak perempuan daripada anak lelaki tadi, tapi yang lelaki ni dah meninggal. Jadinya warisnya ada seorang anak perempuan dan seorang cucu perempuan daripada arwah anak lelaki dia. Boleh faham ya? Kekurang jelas? Kena cakap Jawa lah ya. Yang ketiga al-um, ibu. Yang keempat ukhtun syaqiqah. Dan yang kelima isteri. Seandainya berkumpul kesemua waris, di kalangan lelaki 15 dan di kalangan perempuan 10, bermakna ada 25 waris yang dikatakan berhak menerima pusaka. Hanya 5 sahaja waris yang benar-benar layak. Siapa dia? Yang pertama abun, bapa. Yang kedua iaitu ibu. Yang ketiga al-ibnu, anak lelaki. Yang keempat al-bintu, anak perempuan. Dan yang kelima pasangan si mati, sama ada zaujah ataupun zauj, suami ataupun isteri. Yang lain-lain walaupun tersenarai tapi tak dapat. Hanya 5 ini sahaja yang dikatakan benar-benar layak mewarisi harta pusaka. Apabila hilang ataupun kurang yang 5 ini, barulah yang lain-lain menggantikan tempatnya mengikut keutamaan yang mana lebih berhak di kalangan waris-waris yang lain. Jadi kita akan masuk lebih terperinci dalam bab terhalang, bab hijab. Dalam buku ini penulis memberikan contoh. Jika berkumpul seluruh waris lelaki, maka yang mewarisi daripada mereka hanyalah 3 orang sahaja. Yang pertama al-ibnu, iaitu anak lelaki. Yang kedua abun, bapa. Dan yang ketiga zaujun, suami. Kalau yang tinggal itu ada 15 orang, semua lelaki warisnya, maka 3 orang ini sahaja yang dapat. Kalau semua 10 di kalangan warisnya perempuan, 10 tadi ada, lelaki tak ada, maka yang dapat 5 orang sahaja. Yang saya sebutkan tadi, anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki, ibu, saudara perempuan, seibu sebapa dan juga isteri. Tapi jika berkumpul lelaki dan perempuan tadi 25 orang, maka hanya 5 orang sahaja yang dapat. Ibu, bapa, anak lelaki, anak perempuan dan pasangan. Yang lain-lain tak dapat lah, ngeces. Kan keluar Jawanya. Maknanya tak dapat, terhalang. Sebab apa? Ada waris yang lebih dekat, ada waris yang lebih layak untuk menerima. Bahagian-bahagian pusaka. Mereka yang menerima pusaka sama ada daripada kalangan lelaki ataupun perempuan itu terbahagi kepada 3 kategori. Yang pertama, mereka yang menerima pusaka secara fardu. Yang kedua, mereka yang menerima pusaka secara asabah. Yang ketiga, mereka yang menerima pusaka secara fardu dan asabah. Fardu pun dia dapat, asabah pun dia dapat. Asabah ni apa? Baki. Yang pertama fardu, yang kedua asabah, dan yang ketiga fardu pun dia dapat, asabah pun dia dapat. Kita masuk yang pertama, iaitu bab yang ke-7, definisi fardu tadi. Yang 3 tadi tu, yang pertama fardu. Apa dia yang dikatakan fardu? Makna fardu dalam ilmu ini ialah bahagian yang ditentukan oleh syarak, yakni Allah Subhanahu wa taala melalui
Al-Quran bagi waris-waris yang tertentu. Tidak boleh lebih melainkan dengan ditolak, yakni rad. Pening dah. Sebab nanti kita akan masuk dalam bab rad. Ada bab rad, ada bab haul. Secara mudahnya, yang dikatakan fardu ini adalah bahagian yang ditentukan oleh syarak, ditentukan oleh Allah secara langsung. Suami 1/2, itu yang dikatakan fardu. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kamu para suami 1/2 harta peninggalan isteri-isteri kamu sekiranya isteri-isteri kamu tidak mempunyai anak. Itu yang dikatakan fardu. Ada bahagian dia yang dah ditetapkan oleh Allah. Tidak boleh lebih melainkan dengan ditolak rad, dan tidak boleh kurang melainkan dengan ditambah, iaitu aul. Jadi kita akan masuk dalam bab rad dan juga bab aul. Okey, yang dikatakan dengan asabah, apa dia? Makna asabah dalam ilmu ini iaitu satu bahagian yang tidak ditentukan oleh syarak bagi waris-waris yang tertentu. Dia tak ada ketentuan yang muktamad. Dia tak ada ketentuan yang jelas. 1/2 ke, 1/3 ke, itu yang dikatakan asabah. Maknanya baki. Dalam kaedah pengiraan faraid, kena dahulukan yang fardu terlebih dahulu. Selebihnya barulah diberikan kepada waris yang mendapat asabah ataupun baki. Mereka yang menerima secara fardu daripada kalangan perempuan itu adalah kesemuanya sekali kecuali mu'tiqah, iaitu bekas tuan perempuan kepada hamba yang telah dibebaskan. Bagi lelaki pula, mereka hanya menerima asabah kecuali zauj. Maknanya bagi perempuan, bagi di kalangan perempuan, dia tak ada ketentuan ataupun orang kata menerima secara fardu. Tetapi perempuan-perempuan yang di kalangan 10 tadi adalah kesemuanya sekali mendapat secara, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa dia punya istilah dia? Perempuan pada asal, kalau seorang dapat 1/2, lelaki bersama dengan perempuan adik-beradik, maka perempuan tadi tak dapat 1/2, dia akan dapat asabah bersama dengan adik lelaki ataupun abang dia. Dan nisbah dia 2 bahagian lelaki dan 1 bahagian perempuan. Okey, boleh faham? Okey, itu yang saya nak maksudkan. Maknanya pada asalnya wanita ni tadi dapat fardu 1/2. Tetapi dengan adanya lelaki, sama ada adik dia ataupun abang dia, maka dia tak dapat fardu. Dia menjadi asabah bersama dengan saudara lelaki tadi dengan nisbah lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Bagi lelaki pula, mereka hanya menerima asabah kecuali zauj. Bagi lelaki, dia tak ada kadar yang ditentukan. Dia semua asabah kecuali suami. Suami yang dah ditentukan. Dalam Al-Quran Allah sebut apa? Walakum nisfu ma azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kamu para suami, apabila berlakunya mati isteri-isteri kamu, maka kamu mendapat 1/2 daripada harta peninggalan isteri sekiranya isteri tadi tidak mempunyai anak. Kalau isteri ada anak, isteri meninggal, sama ada anak tu dengan dia ataupun anak tu dengan suami yang dulu. Maknanya anak tiri lelaki tersebut, anak tiri bagi suami tersebut. Maka suami tadi dapat 1/4, bukan 1/2. Kalau tak ada anak, dapat 1/2. Tapi kalau ada anak isteri tadi, maka suami dapat 1/4, kecuali suami. Selain daripada suami yang 15 tadi, ada 15, salah satunya suami. Selain daripada itu, semua dapat asabah. Tak ada ketentuan yang muktamad, tak ada kadar yang ditentukan khusus. Dan akhul li saudara lelaki seibu. Sebab dalam saudara lelaki seibu ni, dia ada khusus. Bab saudara lelaki seibu, dia ada bahagian yang khusus dalam satu ayat yang khusus. Nanti kita akan masuk dalam bab saudara lelaki seibu. Sebab bab tu nanti kita akan keliru antara saudara lelaki seibu dan juga saudara lelaki sebapa. Saudara lelaki sebapa tak ada masalah, dia sama dengan saudara lelaki sebapa seibu sebapa.
Tetapi saudara lelaki seibu dia special. Nanti kita akan lebih terperinci lagi, kita akan masuk. Kesimpulannya, mereka yang menerima secara asabah kesemua lelaki kecuali zauj dan akhul li'um, saudara lelaki seibu. Bagi perempuan pula, mereka tidak menerima secara asabah kecuali mu'tiqah, seperti mana yang dinyatakan dalam Nazam Rahabiyah. Walaysa fin nisa'i turrun asabah illa allati mannat bi'itqin raqabatin bi'itqin ar-raqabati. Tidaklah bagi perempuan itu menerima asabah kecuali mereka yang diberikan peluang membebaskan hamba. Perempuan tak dapat asabah pada asalnya. Apabila dia bersama dengan saudara lelaki, maka baru dia mendapat asabah. Tapi secara asalnya perempuan tak dapat asabah. Dia adalah ashabul furud yang dah ditentukan oleh Allah. Fardu, yakni ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Fardu yang disebut di dalam Al-Quran ada 6. Yang pertama an-nisfu, iaitu 1/2. Yang kedua ar-rubu' ataupun rubu', 1/4. Yang ketiga sumun, iaitu 1/8. Yang keempat sulasan, iaitu 2/3. Yang kelima as-sulus, iaitu 1/3. Dan yang keenam as-sudus, 1/6. 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Hanya ini sahaja yang dikatakan pecahan yang Allah tetapkan dalam kaedah faraid. Tak ada istilah 1/10, tak ada istilah 1/9, tak ada istilah apa lagi selain daripada yang 6 ini tadi. Ulama mujtahidin telah menambah satu lagi fardu, iaitu 1/3 daripada baki. Azan isyak azan isyak okay. Mungkin azan dulu, lepas tu kita sambung sedikit. Baiklah, insyaAllah kita sambung sedikit dalam sekitar 5 ke 10 minit. Yang insyaAllah akan datang, kalau boleh saya minta ada whiteboard ya. Sebab kita dah mula masuk dalam bab perkiraan. Kita nak cari asal masalah, kita nak senaraikan siapa yang waris yang ada, dan kita nak buat pengiraan macam mana, siapa yang dapat banyak, siapa yang dapat sikit, dan kita akan tentukan dalam bentuk tulisan nanti menggunakan whiteboard. Baiklah, pada asalnya tadi yang dikatakan fardu itu, ketentuan Allah tu hanya 6, iaitu 1/2 tadi, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3 dan juga 1/6. Tetapi ulama mujtahidin, ulama yang terkemudian, telah menambah satu lagi fardu, iaitu 1/3 daripada baki. Daripada baki itu dia dapat 1/3. Selepas yang fardu-fardu lain dah dapat, ada baki, orang ni dapat 1/3 daripada baki. Apabila berkumpul seluruh waris di dalam pusaka, sama ada ahli fardu atau ahli asabah, maka hendaklah diberikan pusaka tersebut kepada ahli fardu terlebih dahulu. Jika ada lebihan, maka hendaklah diberikan kepada ahli asabah. Biasanya asabah ni dapat, jangan takutlah. Jarang kalau meninggal dunia anak tak dapat. Sebab anak lelaki, sebab anak lelaki ni asabah. Kalau anak lelaki ada, anak perempuan ada, dua-dua asabah. Jarang sangat-sangat berlaku apabila meninggal dunia anak tak dapat. Bahkan kebiasaannya asabah ini bahagian dia lebih besar, lebih banyak daripada bahagian fardu yang lain. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadisnya, alhiqul faraidha bi ahliha fama baqiya fa'aula rajulin zakarin. Yang bermaksud berikan harta pusaka kepada ahlinya, yakni ahli fardu. Jika berlebihan, berikan kepada yang berhak daripada kalangan lelaki. Sebab
dalam kalangan lelaki 15 tadi yang kita dah bincangkan, hanya 2 orang sahaja yang dapat fardu. Selebihnya asabah. Siapa dia tadi? Suami dan juga saudara lelaki seibu. Huraian hadis ini, Nabi Muhammad SAW di dalam sabdanya telah mendahulukan ahli fardu dan kemudian barulah di kalangan kaum lelaki. Ini bererti harta diberikan kepada ahli fardu terlebih dahulu. Jika ada lebihan, barulah diberikan kepada ahli asabah. Sekarang diperincikan lagi bahagian-bahagian yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan ulama al-mujtahidin. Yang pertama tadi, iaitu 1/2. Siapa dia yang akan dapat 1/2? Yang pertama adalah suami. Yang kedua, yang dapat layak 1/2 adalah seorang anak perempuan, bintun. Meninggal dunia ayah, dia ada anak perempuan seorang je tunggal. Maka anak perempuan tadi dapat 1/2. Yang suami tadi dapat 1/2 ketika mana? Ketika isterinya tak ada anak. Jadi dalam kaedah ini yang dikatakan fardu 1/2, siapa yang layak, ada 5 orang, tapi tak semua 5-5 ni dapat serentak 1/2. Sebab apa? Ada yang terhalang. Dalam bab hijab nanti kita akan masuk. Dalam halang ni pula ada 2 jenis. Ada halang yang mengurangkan bahagian dia, daripada banyak jadi sedikit. Ada halang yang halang langsung tak dapat. Contoh, halang jadi dari banyak jadi sedikit, daripada banyak jadi sedikit. Contohnya, anak si mati menghalang bapa dia. Yang mati maknya, anak ni tadi menghalang bapanya, maknanya suami lah kepada si mati. Daripada suami sepatutnya dapat 1/2, dengan sebab ada anak tadi, suami dapat 1/4. Ini yang dikatakan hijab nuqsan. Dia berkurang daripada banyak 1/2 jadi 1/4. Ada hijab yang memang dikatakan hijab hirman. Dia halang langsung daripada dapat termasuk dalam senarai, tetapi dengan sebab ada waris yang lebih berhak ataupun lebih dekat, menghalang dia langsung, yang kawan ini tak dapat. Seperti contoh apa dia? Si mati ada anak lelaki, daripada anak lelaki tadi. Si mati ada anak lelaki, daripada anak lelaki tadi. Ada anak lelaki, ada cucu lelaki daripada anak lelaki. Boleh faham? Anak ni tadi menghalang cucu daripada dapat. Walaupun cucu ni termasuk dalam senarai 15 tadi, tapi dengan sebab ada je anak, jangankan 1 sen, langsung tak dapat. Itu yang dikatakan hijab hirman. Jadi kita akan masuk lebih terperinci dalam bab tertegah ataupun bab hijab. Yang ketiga, bintu ibn, seorang cucu perempuan daripada anak lelaki. Yang keempat, seorang saudara perempuan seibu sebapa. Dan yang kelima, seorang saudara perempuan sebapa. InsyaAllah pada perjumpaan akan datang, saya akan ceritakan lebih detail keadaan 5 orang ini bila dia dapat 1/2. Ketika mana? Lebih terperinci kita akan masuk dalam bab perjumpaan yang akan datang. Suami ketika isteri tak ada anak. Anak perempuan ketika mana? Ketika dia berseorangan. Kemudian cucu perempuan ketika mana? Ketika tak ada anak si mati, ada dia je cucu. Anak si mati tak ada langsung, dia je yang ada waris. Dia pula anak perempuan daripada anak lelaki si mati, maknanya ayahnya dah meninggal. Kemudian barulah datuk dia meninggal dan dia sahaja yang ada, maka dia dapat 1/2. Dan seterusnya, saudara perempuan seibu sebapa dan juga saudara perempuan sebapa. InsyaAllah yang akan datang kita akan perincikan lagi keadaan ataupun keterangan yang dikatakan kelima-lima waris ini mendapat 1/2. Bila keadaannya, bila bersama dengan siapa, bila tiada dengan siapa. InsyaAllah yang akan datang kita akan sambung. Baiklah, saya rasa cukup sekadar itu. Tuan-tuan pun dah berkerut dahi. Minggu ni minggu yang struggle sikit lah.
akan datang lagi struggle. Sebab tu Nabi SAW katakan ilmu faraid ini adalah sebahagian, separuh daripada ilmu. Jadi insya-Allah sama-sama kita, tak apa, tak hafal tak apa, tapi faham sudah cukup, sudah memadai. Bagi kita tak dapat nak kuasai, dapat faham pun sudah cukup. Tahu siapa yang berhak dapat, berapa bahagian dia. Baiklah, saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun anda terkasar bahasa, menggurus hati tuan-tuan dan juga puan-puan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.